Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Irwan, para pendengar yang saya muliakan. Bertemu kita dalam rancangan Khazanah Ilmuwan. Dalam rancangan ini kita akan membincangkan satu risalah yang ditulis oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, dan risalah itu diberi tajuk dalam bahasa Arabnya Khulasatul Kalam fi Tarjihi Dinil Islam, yang boleh kita terjemahkan ke dalam bahasa Melayunya dengan kesimpulan kalam pada mentarjihkan agama Islam. Hanya kesimpulan kata-kata, kesimpulan pada segala perbincangan yang akhir sekali membawa kita kepada kesimpulan bahawasanya agama Islam itulah agama yang sebenarnya. Jadi saya fikir perbincangan tentang perbandingan agama yang menjadi pokok persoalan dalam risalah ini adalah merupakan suatu perbincangan yang amat penting untuk sama-sama kita sertai, untuk sama-sama kita hayati, khususnya pada masa sekarang ini dalam negara kita, di mana ancaman daripada golongan pluralis, golongan yang menganjurkan faham pluralisme agama itu amat kuat. Di sana sini kita mendengar orang-orang cerdik pandai, para intelektual, termasuk dari kalangan orang-orang Islam sendiri, yang menganjurkan fahaman bahawa semua agama itu sama. Dan apabila anjuran seperti ini sering kedengaran, sedikit demi sedikit masyarakat termakan dengan anjuran-anjuran yang sedemikian. Oleh sebab itu, maka perlu kita mengemukakan pandangan balas, menyatakan semula hakikat yang sebenar. Walaupun Islam itu adalah agama yang bertoleransi, dalam erti kata kita boleh hidup bersama-sama dengan penganut agama lain, tapi itu tidak bermakna kita boleh berkompromi tentang kebenaran agama kita, kerana kita tidak berhak untuk menyatakan semua agama itu sama benar dan sama sah, kerana bukan itu yang diajarkan oleh Al-Quran. Al-Quran mengajarkan kepada kita bahawa satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Soal kita ingin hidup secara aman itu soal yang lain. Kita mesti hidup secara aman dan tidak memaksakan agama kita kepada orang lain, sebagaimana kita tidak suka kita dipaksa untuk menerima agama lain. Akan tetapi itu tidak bermakna kita mesti mengiyakan, mesti menyamakan di antara agama-agama ini. Tapi inilah pandangan yang cuba disogokkan kepada kita oleh golongan pluralis. Jadi dengan sebab itu, saya fikir ini adalah masa yang sesuai untuk kita ketengahkan satu sumbangan daripada Syekh Yusuf An-Nabhani yang diberi judul Khulasatul Kalam fi Tarjihi Dinil Islam. Ini adalah suatu risalah yang ringkas, pendek, panjangnya lebih kurang 10 muka surat sahaja, tetapi di dalamnya terkandung kesimpulan-kesimpulan yang boleh kita mengambil faedah daripadanya, yang boleh kita gunakan sebagai bahan untuk perbincangan. Bagi yang berminat, boleh menjadi asas kepada usaha untuk memahami lebih lanjut
persoalan perbandingan agama ini secara ilmiah. Tetapi sebelum kita mulakan perbincangan, mungkin kita baca sedikit secara ringkas latar belakang pengarang risalah ini. Syekh Yusuf bin Ismail bin Yusuf bin Ismail bin Muhammad Nasiruddin An-Nabhani dilahirkan di Ijzim, utara Palestin pada tahun 1265 Hijrah bersamaan dengan tahun 1849 Masehi. Beliau adalah seorang ilmuwan Sunni, seorang sufi dan qadhi yang berkhidmat dengan kerajaan Uthmaniyah. Beliau memperolehi pendidikan awal dari bapanya sendiri, Syekh Ismail An-Nabhani. Pada tahun 1283 Hijrah, bersamaan dengan tahun 1866 Masehi, beliau telah dihantar menuntut di Universiti Al-Azhar. Selama kira-kira 6 tahun di sana, beliau telah berkesempatan berguru dengan para alim ulama yang masyhur pada zaman itu. Di antara nama guru-guru beliau adalah Syekh Ibrahim As-Saqa Asy-Syafi'i, Syekh As-Sayyid Muhammad Ad-Damanhuri Asy-Syafi'i, Syekh Hasan Al-Adawi Al-Maliki, Syekh Abdul Qadir Al-Rafi'i Al-Hanafi At-Tarabulsi, dan Syekh Yusuf Al-Barqawi Al-Hambali. Sekadar menyebut beberapa nama. Sekembalinya ke Ijzim, beliau mula mengajar ilmu-ilmu agama dan sering berkunjung ke Beirut dan Damsyik bagi bertemu dengan para alim ulama. Beliau pernah ke Istanbul dan bekerja di sana sebagai penyunting majalah dan kitab-kitab Arab. Pada tahun 1300 Hijrah, An-Nabhani telah dilantik sebagai ketua hakim di Al-Ladhiqiyah yang terletak di persisiran laut Syria Palestin. 5 tahun kemudian beliau telah ditukarkan ke Baitul Maqdis, dan tidak lama kemudian, yakni pada tahun 1305 Hijrah ataupun 1888 Masihi, beliau telah dinaikkan pangkat menjadi ketua hakim Mahkamah Keadilan Beirut. Setelah bersara, An-Nabhani menghabiskan masanya dengan menulis dan beribadat. Beliau sempat berkunjung dan menetap seketika di Madinah. Beliau meninggal dunia pada bulan Ramadan 1350 Hijrah bersamaan dengan 1932 Masihi di Beirut. An-Nabhani adalah seorang penyair dan pengarang yang prolifik, dan beliau telah menghasilkan berpuluh-puluh karya. Kebanyakannya berkisar tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelebihan, pujian, kecintaan dan adab terhadap baginda. Di samping itu, beliau juga turut menulis beberapa karya yang lain yang menyentuh persoalan akidah, fiqh, tafsir, hadis dan perbandingan agama. Risalah kecil yang dipersembahkan terjemahannya dalam bahasa Melayu ini telah diberi judul Khulasatul Kalam, yang bererti kesimpulan kalam pada mentarjihkan agama Islam. Risalah ini telah diterbitkan oleh Darul Fikir yang beserta dengan salah satu karya terbesar dan paling dikenali karangan An-Nabhani, iaitu Hujjatullah 'alal 'alamin fi Mu'jizati Sayyidil Mursalin, dan diletakkan pada muka surat 888 hingga muka surat 896. Terjemahan terawal karya ini ke dalam bahasa Melayu telah dibuat oleh seorang ulama Indonesia yang bernama Habib Ali Al-Habashi, yang lebih dikenali dengan nama Habib Ali Kuitang, yang amat mengagumi karya-karya An-Nabhani.
Terjemahan ini telah beliau terbitkan sendiri di Jakarta pada tahun 1908 dengan tajuk Shifa'ul Asqam fi Tarjamati Khulasatil Kalam. Jadi ini bukan kali pertama risalah ini sampai ke alam Melayu. Pernah sampai pada awal kurun yang ke-20 hari itu. Walau bagaimanapun kita tak jumpa terjemahannya dalam bahasa Melayu. Saya hanya berjumpa maklumat tentang perkara ini dalam kajian saya tentang risalah ini. Risalah ini pada dasarnya adalah jawapan kepada persoalan kenapa aku memilih agama Islam. Jadi di dalam risalah ini An-Nabhani mempersembahkan secara ilmiah tetapi mudah difahami hujah-hujah asasi yang menunjukkan keutamaan dan kesempurnaan agama Islam berbanding dengan agama-agama lain, khususnya agama Yahudi dan agama Nasrani. Ia ditujukan khusus kepada penganut-penganut agama berkenaan dan juga kepada mereka yang masih mencari-cari apakah dia agama yang sebenar. Risalah ini amatlah bermanfaat buat para penuntut yang baru berjinak-jinak dengan ilmu perbandingan agama. Dan disebabkan oleh olahannya yang mudah, ia juga sesuai untuk bacaan umum. Pada masa umat Islam telah mula dikelirukan oleh faham pluralisme yang menyamakan semua agama, risalah ini diharapkan berupaya menjawab persoalan-persoalan yang ditimbulkan di samping memperbetulkan salah faham dan kekeliruan. Jadi itu tadi sedikit mukaddimah tentang penulis. Penting juga untuk kita mengenali terlebih dahulu siapakah ulama yang menjadi yang risalahnya akan kita cuba baca dan kita huraikan. InsyaAllah. Risalah yang akan kita baca ini dalam bahasa Arab, jadi saya mungkin akan baca sedikit dan cuba memberikan terjemahannya secara maksudnya. Saya tidak akan menterjemahkannya secara harfiah, kerana yang lebih penting adalah apa yang terkandung di dalam kata-kata itu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Khulasatul kalam fi tarjihi dinil Islam. Alhamdulillahilladzi yahdi man yasha'u wa yadhillu man yasha'. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal asfiya' wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum fil ardi kan nujumi fis sama'. Segala puji bagi Allah yang memberi hidayat kepada sesiapa yang Dia kehendaki dan menyesatkan sesiapa yang Dia kehendaki. Selawat dan salam ke atas penghulu kita Muhammad, penghulu para nabi dan kaum yang suci, juga ke atas kaum keluarga baginda dan para sahabat, mereka di muka bumi laksana bintang di langit. Itu terjemahan terhadap muqaddimah tahmid dan salawat yang ditulis oleh An-Nabhani pada permulaan risalah beliau. Amma ba'du. Fahadhihi risalatun saghirun hajmuha kathirun ilmuha. Ini adalah suatu risalah yang kecil, akan tetapi ia mengandungi banyak ilmu. Jadi tabiat orang dulu dia tulis risalah kecil-kecil saja, tapi kecil tapi padat. Bermanfaat. Kalau kita tengok risalah yang dipelajari di pondok-pondok umpamanya, kitab-kitab itu adalah merupakan kitab yang nipis-nipis saja. Akan tetapi di dalamnya
terkandung ilmu yang amat banyak. Jadi begitulah juga risalah yang sedang kita baca ini adalah merupakan suatu risalah yang kecil, akan tetapi di dalamnya terkandung banyak ilmu, banyak manfaat bagi sesiapa yang memberikan perhatian, memberikan perhatian terhadap isi kandungannya. Yaqbaluha kullu aqilin munsifin alim wa yaqbalu 'alayha man arada Allahu hidayatahu as-siratal mustaqim. Setiap orang yang berakal, yang insaf, lagi berilmu, pasti akan menerimanya. Jadi orang yang boleh terima isi kandungan ini ada syaratnya juga. Jadi yang pertama, orang itu kata An-Nabhani hendaklah orang yang berakal. Maknanya orang yang berfikir lah. Berfikir tentang apa? Berfikir tentang persoalan yang dia nak bincangkan itu. Turut akan menerimanya ialah sesiapa yang dikehendaki Allah memperolehi jalan yang lurus. Jadi orang yang mendapat hidayah, mendapat petunjuk, yaitu siratal muslimin alladzina an'ama Allahu 'alaihim ghairal maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan kaum muslimin, jalan yang diikuti oleh kaum muslimin, yang telah dikurniakan ke atas mereka dengan nikmat. Yang ni yang disebut di dalam surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yani jalan kaum muslimin. Tetapi bukan jalan orang-orang yang Allah murkai, dan bukan juga jalan yang dilalui oleh kaum yang sesat. Waqad sammaituha khulasatal kalam fi tarjih dinil Islam. Dan aku namakan risalah ini, kata An-Nabhani, khulasatul kalam, yakni kesimpulan kalam, kesimpulan perbincangan, kesimpulan perdebatan, kesimpulan perbahasan. Fi tarjih dinil Islam, pada mentarjihkan agama Islam. Makna tarjih ni maknanya memenangkan. Maknanya setelah kita membuat perbincangan, setelah kita melakukan perbahasan yang panjang tentang suatu perkara, misal kata ada 3 pendapat tentang satu perkara, pendapat A, pendapat B, pendapat C. Setelah kita meneliti hujah bagi setiap pendapat itu, apakah hujah-hujahnya, maka kita pun membuat kesimpulan bahawasanya pandangan A itulah pandangan yang benar, terbaik, pandangan yang terbaik, pandangan yang paling kuat. Maka yang itulah, perbuatan itu, yang itulah yang dinamakan tarjih. Jadi dalam soal agama pun demikian. Dalam soal agama, sebelum kedatangan Islam pun sudah ada berbagai-bagai agama. Sudah ada berbagai-bagai falsafah, pemikiran yang menjadi ikutan umat manusia. Jadi tiba-tiba datang agama Islam. Adakah boleh kita berkata bahawasanya semua agama ini sama sahaja, semuanya sama benar dan sama sah, tanpa kita meneliti terlebih dahulu dakwaan-dakwaan setiap agama itu? Jadi apa yang diajarkan oleh Islam adalah meneliti. Meneliti. Islam tidak memaksa, akan tetapi Islam itu berasaskan kepada ilmu, berasaskan kepada hujah. Jadi Islam menyatakan dengan jelas bahawasanya ia adalah satu-satunya agama yang benar dan diterima di sisi Allah. Sedangkan agama-agama lain itu dinyatakan kesalahan-kesalahannya
Dinyatakan sebab apa agama-agama itu mesti ditolak. Tidak boleh diterima sebagai panduan hidup. Jadi selepas pada itu, maka para alim ulama berdasarkan pada panduan daripada Al-Quran itu menyusun hujah-hujahnya. Menyusun hujah-hujahnya kenapa agama Islam itulah agama yang benar, agama yang paling sempurna. Jadi hujah-hujah itulah yang disampaikan kepada kita, dan hujah-hujah itulah yang disimpulkan oleh An-Nabhani dalam risalah ini. Sebab itu beliau menamakannya sebagai khulasah. Jadi ada perbincangan-perbincangan yang lebih panjang dalam soal ilmu perbandingan agama ni. Ada al-milal wan nihal, dan lain-lain lagi. Jadi itu bolehlah kepada sesiapa yang nak mengkhusus dalam bidang perbandingan agama. Tetapi untuk perbincangan kita di radio ini, saya rasa memadailah kalau kita sebut, kalau kita kemukakan suatu perbincangan yang ringkas sahaja, memadai dengan apa masa yang ada untuk kita. Baik, kita sambung apa yang disebutkan oleh An-Nabhani itu. I'lam, kata An-Nabhani, ketahuilah, ya man yuridu najata nafsihi minal azabil mu'abbad, wahai sesiapa ataupun wahai saudara-saudara yang mahukan untuk dirinya keselamatan, yang mahukan keselamatan dirinya daripada azab yang kekal, wa fawzaha bin na'imil mukhallad, dan kejayaannya dengan nikmat yang abadi. Jadi beliau menyeru para pembaca, kalau dalam rancangan kita ni para pendengar lah, sesiapa yang nak selamat, siapa nak dirinya selamat. Ini soal keselamatan diri. Keselamatan yang macam mana? Keselamatan daripada azab yang kekal abadi. Dan kejayaan dengan nikmat juga yang kekal abadi. Siapa yang nak nikmat yang kekal abadi? Siapa yang nak selamat daripada azab yang juga kekal abadi? Yang maknanya soal bukan soal main-main. Maknanya persoalan agama, pilih agama ni, persoalan yang akan menentukan nasib kita yang kekal abadi. Bukan soal sementara, soal sekejap. Bukan soal sekejap. Ini soal yang akan menentukan nasib kita di akhirat. Itu maksud dia. Dan bila bercakap tentang nasib kita di akhirat, itu persoalan yang kekal abadi. Maknanya ini persoalan kebahagiaan. Kebahagiaan yang kekal abadi ataupun kecelakaan yang juga kekal abadi. Dengan sebab itu jangan duk main-main. Jangan main-main tentang persoalan ini. Kata Nabhani, innaka law afraghta bitafakkuri fi dhalika jami'a awqatika. Sekiranya engkau menghabiskan masamu untuk berfikir tentang persoalan itu, persoalan kehidupan yang kekal abadi, tentang apa kecelakaan yang kekal abadi, kita habiskan keseluruhan waktu kita untuk berfikir tentang persoalan itu. Wa badhalta aqsa majhudika fi khalawatika wa jalawatika, dan engkau habiskan keseluruhan daya upayamu, sama ada semasa sembunyi berseorangan ataupun semasa berada di khalayak ramai. Wasta'anta ala dhalika mimman yumkinuka minal khalqi bikulli wajhin taqdiru alaihi, dan engkau memohon perlindungan, memohon pertolongan, pertolongan bagi menyelesaikan persoalan itu.
daripada sekalian makhluk. Dengan apa cara sekalipun. Wa tasilu taqatul bashari ilaihi. Yang boleh dicapai dengan kemampuan manusia. Hatta taqifa ala haqiqati hadzal amril azim fatattabi'u ma yunjika minal azabid daim. Sehingga engkau berjaya memahami hakikat ini, yang besar ini, yang penting ini, dan engkau memperolehi jalan, mengetahui apa yang boleh menyelamatkan engkau daripada azab yang kekal. Wa yusiluka ilan na'imil muqim, dan yang menyampaikanmu kepada nikmat yang kekal. Lakana dhalika qalilan fi janibi hadzal muhimmil a'zam wal amril muhtam al-alzam. Pastilah usaha yang demikian itu, usaha yang kita buat bersungguh-sungguh, berfikir secara bersendirian, berfikir secara beramai-ramai, berbincang, ataupun minta tolong dengan orang lain, manusia yang boleh tolong kita, bagi jalan keluar, bagi jawapan kepada persoalan ini, penyelesaian. Bagaimana kita nak memperolehi keselamatan yang kekal abadi dengan usaha-usaha yang boleh kita buat melalui daya usaha seorang manusia. Pastilah usaha yang semenikian itu sebenarnya sedikit nilai berbanding dengan hasil yang kita nak capai. Kita bercakap tentang suatu yang besar, suatu yang penting, soal keselamatan kita yang kekal abadi. Apa yang kita buat adalah berfikir, berbincang, meminta pendapat dan pandangan umpama. Kata An-Nabhani, bal lakana dhalika kaman yunfiqu habbata ramlin. Perbuatan yang sedemikian itu adalah seumpama seorang yang membelanjakan sebiji pasir. Sebiji pasir, sebutir pasir. Ala an yu'ta fi muqabalatiha milku jami'id dunya. Dengan harapan dia akan dikurniakan hak milik seluruh dunia. Min bidayatiha ila nihayatiha. Daripada awal hingga akhirnya. Maknanya ke seluruh dunia tu, daripada awal kejadiannya sehingga akhir. Balil amru a'zamu min dhalika. Bahkan hakikat yang sebenar itu lebih besar daripada itu. Seolahnya orang itu dia keluar belanja sebiji pasir aja. Hasil yang dia nak seluruh alam, seluruh dunia. Itu perbandingannya. Di antara usaha orang yang berfikir dan cari jalan untuk memperolehi kebahagiaan yang kekal abadi. Kerana masalah ini, persoalan adalah merupakan persoalan yang besar. Maksudnya persoalan ni mampu atau tidak kita selesaikan dengan fikiran. Itu yang An-Nabhani nak beritahu kita. Kalau kita berfikir tentang perkara ini, mampu tak ke tidak kita capai penyelesaiannya. Kalau kita berfikir seorang atau berfikir dengan beramai-ramai sekalipun, kita kumpulkan segala cerdik pandai di kalangan manusia untuk mencari penyelesaian terhadap persoalan kebahagiaan yang kekal abadi. Bagaimana nak memperolehi kebahagiaan yang kekal abadi? Bagaimana nak mengelakkan diri daripada kecelakaan yang kekal abadi? Jadi kata An-Nabhani, perkara itu
adalah merupakan perkara yang amat besar yang tidak boleh dicapai oleh akal. Kalau orang yang cuba buat demikian itu seumpama orang yang membelanjakan sedikit, belanja sedikit, usaha sedikit, nak capai benda yang besar. Wala yumkinu an tafiya bayana haqiqatihi al-ibarah. Tidak mungkin boleh dibayangkan, boleh diceritakan hakikat persoalan ini dengan ibarat, dengan kata-kata. Sekadar itu aja sahaja yang dia boleh cakap. Wal aqilu takfihi al-isyarah. Sedangkan orang yang berakal memadailah baginya isyarat, petunjuk. Jadi yang dia bagi pada kita tadi isyarat petunjuklah bahawasanya persoalan yang akan kita bincangkan ini adalah merupakan suatu persoalan yang besar. Oleh sebab itu maka dia kata berikanlah perhatian. Itu maksud dia. Berikanlah perhatian terhadap persoalan yang akan kita bincangkan ini. InsyaAllah kita akan sambung perbincangannya itu dalam perbincangan kita yang akan datang, kerana masa pun dah hampir habis. Jadi saya fikir setakat itu sahaja dahulu. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.